Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita tiba ke aktiviti 8.3 iaitu menganalisis jurang persekitaran pembelajaran profesional di sekolah. So sekarang kita nak analisis jurang. Bila kita sebut nak analisis jurang, maksudnya benda tu telah pun ada. Okey. Untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan memahami proses ini, maka kita sediakan 5 soalan untuk tuan-tuan dan puan-puan renung dan buat refleksi. Okey. Soalan yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, apa aspek pembelajaran profesional yang wujud di sekolah? Apa aspek? Tuan-tuan sediakan jawapan ataupun buat refleksi, buat muhasabah. Apa aspek pembelajaran profesional yang wujud di sekolah? Okey. Dan soalan yang kedua, aspek-aspek tadi berada pada tahap mana di sekolah tuan-tuan dan puan-puan? Berada di tahap mana? Okey, yang ini kita katakan TOV lah, TOV. Adakah tahap pencapaian pada soalan 2 tadi telah memenuhi jangkaan ataupun hasrat tuan-tuan dan puan-puan ataupun hasrat pasukan sekolah? Ini soalan yang ketiga. Apakah tahap yang hendak dicapai? Jadi tuan-tuan dah letak dah, ada set dah. Sepatutnya sampai ke sini. Okey. So kedua-dua soalan ini penting untuk tuan-tuan buat analisis jurang. Tuan-tuan penting ini untuk buat analisis jurang. So berdasarkan kepada target, sasaran, jangkaan dengan realiti sebenar yang berlaku, maka tuan-tuan boleh mendapatkan jurang perbezaannya jika ada. So daripada maklumat dalam data dalam ruangan 3 ini, okey, tuan-tuan bandingkan dengan ruangan 2 ni, maka tuan-tuan akan dapat jurang perbezaan. Okey. Baik. Setelah tuan-tuan dapat jurang ini, maka tuan-tuan perlu membuat analisis. Apakah puncanya berlaku jurang tersebut? Siapa dia punya punca dia? Apa punca dia? Dan apakah sumber yang menyebabkan berlaku jurang antara jangkaan dan juga realiti? Okey. Setelah tuan-tuan jawab soalan ini, maka tuan-tuan cadangkan. Cadangkan langkah-langkah penambahbaikan untuk merapatkan jurang. Perbezaan antara jangkaan dan juga realiti. Okey. Bagi mempermudahkan tuan-tuan dan puan-puan, maka kita sediakan tuan-tuan dan puan-puan dengan toolkit. Okey. Toolkit M4E803. Ini rupa toolkitnya, tuan-tuan dan puan-puan. Ini rupa toolkitnya. So tuan-tuan dan puan-puan lengkapkan analisis jurang berikut yang menentukan bidang fokus persekitaran pembelajaran profesional. Okey. Jadi dia punya skor dicadangkan supaya skor itu menggunakan Likert 1 hingga 4. 1 rendah dan 4 itu tinggi. Okey. Apa yang dimaksudkan rendah, apa yang masuk dengan tinggi, tuan-tuan boleh buat rubrik sendirilah. Tuan-tuan boleh buat rubrik sendiri. Kalau kita ikutkan dalam SPL KPM tu, kita perlu capai 42 mata kan. So tuan-tuan boleh buatlah. Kalau kata yang rendah ni tak sampai 42 mata, yang tinggi ni melebihi daripada 100 mata, itulah tuan-tuan dan puan-puan, buatlah rubrik macam mana pun, asalkan dia boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mengklasifikasikan skor-skor ini. Okey, ini toolkit M4E803. So tuan-tuan dan puan-puan perlu pastikan dulu apa aspek pembelajaran profesional yang ada. Okey. Kemudian
tuan-tuan masukkan dia punya TOV. Ini TOV TOV. Masukkan dia punya TOV. Sini dah bagi contoh. Contoh yang pertama ni aspek pengetahuan. TOV-nya 2. Maksudnya apa yang berlaku realitinya pada skor 2 saja. Tetapi sasaran ITR kita, jangkaan kita, hasrat kita nak capai sampai 4. Maksudnya mungkin lebih daripada 100 mata. Maka berlaku jurang, ada 2 jurang. So, tuan-tuan kena bagi justifikasi apa punca jurang. Apa punca jurang? Setelah tuan-tuan dan puan kena pasti punca jurang, cadangkan penambahbaikan untuk merapatkan jurang. Saya ingat borang ni tak susah sangat nak faham. Tuan-tuan letak yang kedua ni apa aspeknya, di mana TOV-nya, realitinya mana, kemudian ITR-nya apa, berapa ITR-nya, so jurangnya berapa, kenapa jurang itu berlaku, dan apakah cadangan penambahbaikan jurang berkenaan. So selepas itu tuan-tuan senaraikan 3 aspek yang paling penting berkaitan pembelajaran profesional guru yang menentukan bidang fokus sekolah anda. Okay. Sebab dalam ni dia banyak aspek. Lepas tu daripada aspek-aspek ini kita rumuskan ada 3 aspek yang sangat mempengaruhi bidang fokus di sekolah kita. Maka kita senaraikan 3. 3, okey. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah tuan-tuan lengkapkan toolkit M4A803 ini, sila dokumenkan dan tuan-tuan boleh berbincang dengan rakan elit yang ditugaskan untuk membimbing tuan-tuan dan puan-puan. Boleh merujuk pada mereka dan berbincang dengan mereka, berkongsi idea dengan mereka, supaya tuan-tuan dapat membuat penambahbaikan di sekolah masing-masing dari segi persekitaran pembelajaran profesional. So saya tinggalkan tuan-tuan di situ dan kita jumpa lagi dalam aktiviti 9. Okey, terima kasih.